Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Jamita Basri. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk iaitu kesan pengajaran dan pembelajaran di rumah, iaitu PDPR atas talian mengikut falsafah pendidikan pada era pandemik COVID-19. Okey, kita mulakan dengan pengenalan. Seperti yang kita sedia maklum, pendidikan merupakan perkara yang penting bagi seorang individu dan ia juga merupakan suatu proses atau tindakan yang terancang demi mewujudkan suasana yang harmonis dan produktif antara guru dan murid demi mengembangkan potensi yang terpendam. Pada era globalisasi kini juga, pendidikan amatlah penting bagi setiap individu kerana setiap perkara memerlukan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang membolehkan seorang itu maju pada masa hadapan. Terdapat juga kepentingan pendidikan seperti dia dapat mengembangkan potensi diri sebagai permulaan untuk melangkah kepada langkah yang seterusnya dan sebagainya. Oleh itu, kerajaan Malaysia telah mewujudkan iaitu falsafah pendidikan kebangsaan demi mengembangkan potensi dan memajukan pendidikan kepada anak muda di Malaysia. Nama saya Malina binti Mustajam. Saya ingin membentangkan mengenai persoalan kajian. Okey, berdasarkan permasalahan kajian yang dijalankan, terdapat 3 persoalan yang sesuai untuk dikaji. Antara persoalan kajian tersebut ialah apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR). Bagaimanakah cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah (PDPR) dan sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah ini dijalankan terhadap pelajar. Bagi soalan yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR? Maksud pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR adalah sesuatu perkara yang dilaksanakan di atas talian atau di mana-mana lokasi yang berdekatan secara bersesuaian di kawasan mereka. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR berlaku apabila murid tidak dapat menghadirkan diri ke sekolah atas sebab bencana atau wabak yang telah diberi kelulusan oleh pendaftar negeri. Kaedah PDPR secara dalam talian mungkin dilihat sebagai cara mudah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran PDP dapat diteruskan ketika sekolah tidak dibuka untuk PDP secara bersemuka. Namun, kaedah secara offline atau luar talian juga mampu memastikan murid atau pelajar tidak ketinggalan dalam pelajaran. Soalan kedua, bagaimanakah cara pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR? Pelaksanaan PDPR dilihat masih rapuh apabila ramai yang beranggapan ia merupakan pembelajaran secara dalam talian semata-mata yang dilihat boleh memberi kesan kepada pelajar yang tidak mempunyai kemudahan peranti dan akses internet. Di samping itu, waktu pandemik sebegini telah memberi kesan besar kepada pendidikan apabila ramai pelajar yang keciciran dan tidak mempunyai peluang untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih berkesan. Pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran seperti ini memerlukan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya, soalan ketiga, sejauh manakah keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang dijalankan terhadap pelajar? Keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dijalankan terhadap pelajar adalah dengan menggunakan kaedah atau bahan yang berkualiti dan menarik. Suatu pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Bagaimanapun, kurikulum harus dibina dan disesuaikan dengan pembelajaran dalam talian termasuk berpusatkan murid dengan mengambil kira kandungan pelajaran, pendekatan pembelajaran dan kaedah penilaian yang berbeza. Hal ini kerana pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR telah memberi tanggungjawab baharu dalam membuat persediaan untuk guru. Dalam pada itu, mereka dapat mengajar beberapa mata pelajaran dan peringkat kelas yang berlainan. Oleh itu, pelan tindakan bersepadu perlu dibuat untuk menyelaraskan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi pendidikan di negara ini. Hal ini demikian kerana perubahan dalam sistem pendidikan menjadi cabaran kepada semua pihak yang terlibat dalam keberkesanan yang dikatakan sebagai teori pembelajaran pada era digital. Nama saya Nur Izzati Syazani binti Muhammad Hanafiah dan nombor matrik saya 4221000771. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang objektif kajian. Kajian tentang pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR secara dalam talian ini dipilih adalah untuk mengenal pasti kaedah yang digunakan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran ini dijalankan.
Pada era pandemik COVID-19 bermula, fasa pengubahan atau penambahan cara pengajaran dan pembelajaran ini adalah sangat penting bagi memastikan pembelajaran berjalan seperti biasa. Dalam proses ini, guru perlulah memainkan peranan yang penting bagi memastikan murid-murid tidak ketinggalan dan tercicir pembelajaran yang mereka telah pelajari ataupun yang akan dipelajari. Selain itu, kajian ini juga dilakukan bagi mengetahui tahap perkembangan pelajar terhadap proses PDPR secara dalam talian yang dapat memberi kesan yang positif atau negatif. Guru perlulah kreatif dalam merancang proses pengajaran di dalam kelas bagi memberi alternatif lain untuk membuat penilaian terhadap pelajar. Penilaian ini dilakukan secara formatif dan sumatif secara dalam talian bagi menggantikan pentafsiran bersemuka seperti peperiksaan di dalam kelas. Kajian ini juga dapat melihat tahap keberkesanan PDPR secara dalam talian yang dijalankan terhadap pelajar dengan pembelajaran yang berkualiti semasa pandemik COVID-19. Akhir sekali, dengan maklumat dan hasil kajian yang didapati ini dapat memberikan cadangan penambahbaikan yang boleh diaplikasikan oleh pelajar pada masa akan datang agar dapat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan. Dengan wujudnya kaedah pengajaran dan pembelajaran yang baharu ini, kita dapat melihat kebaikan dan keburukan melalui home-based learning. Pihak tertentu juga perlulah memainkan peranan yang penting dalam mencari alternatif yang terbaik agar semua pelajar dapat pendidikan yang sewajarnya untuk kepentingan masa akan datang, walaupun terdapat wabak yang berlaku. Saya Nur Rasmi Zaidah binti Muhammad Zulkifli, nombor matrik 4221000061. Okey, saya akan ceritakan tentang bahagian saya, iaitu metodologi kajian. Okey, untuk kajian ini kami menggunakan kaedah pemerhatian dan soal selidik. Okey, kajian ini diuji atas pelajar serta pendidik seperti guru dan pensyarah. Okey, kajian ini untuk mengenal pasti sama ada pelajar dan pengajaran di rumah, iaitu PDPR, akan memberi kesan positif atau sebaliknya terhadap pelajar dan pendidik. Sebanyak 84% merupakan pelajar yang menjawab soalan tersebut. Dan seterusnya, kedua paling tinggi peratusan adalah sebanyak 12%, iaitu guru. Dan yang paling sedikit, iaitu 4% dijawab oleh para pensyarah. Okay, oleh hal demikian, kita dapat lihat setiap pandangan yang positif dan negatif dari pelajar, guru dan pensyarah. Okey, seterusnya ialah peratusan bagi yang antara masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar maupun pendidik sangat banyak, dan melalui catatpan yang telah dibuat kajian, sebanyak 33% pelajar ataupun pendidik mengalami masalah talian internet yang lemah, dan 29% akan mengalami masalah masa yang diberikan oleh pendidik untuk pelajar menyelesaikan tugasan sangat terhad. Seterusnya ialah untuk kaedah yang digemari oleh pendidik dan pelajar ketika PDPR berlangsung. Okey, menurut hasil kajian, sebanyak 44% kaedah yang digemari ialah kuis di internet. 28% kaedah yang digemari ialah bersemuka dalam layar, contohnya seperti bersemuka di Google Meet, Google Zoom dan sebagainya. 24% pula kaedah pembelajaran berasaskan projek, dan selebihnya ialah kaedah memberi latihan. Okey, seterusnya ialah peratusan cara guru membantu pelajar. Majoritinya melalui kajian tersebut, guru membantu pelajar untuk lebih memahami mata pelajaran yang diajar adalah dengan 2 soal jawab ketika di dalam PDPR tersebut. Dan yang paling rendah peratusannya ialah
guru menyediakan model ataupun nota dan memberikannya kepada pelajar. Namun begitu, selepas kajian dibuat, kita dapat simpulkan bahawa PDPR memberi kesan yang lebih negatif daripada positif kepada pelajar dan pendidik. Ini kerana permasalahan dan gangguan yang dialami oleh pelajar maupun pendidik ketika berada di rumah lebih banyak berbanding dengan pembelajaran dan pengajaran biasa yang dijalankan di sekolah.